وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله
الله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sahabat pendengar, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kawthar ayat kedua yang bermaksud tunaikanlah solat dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur. Jom kita rebut peluang untuk membuat ibadah kurban bersama serantau Muslim. Harga berpatutan, dapat gambar dan sijil. Memang berbaloi. Sertai kurban mudah bersama serantau Muslim. Layari kurbanmudah.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Ini adalah destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama saya Syafiq Saleh, temankan di petang Selasa ini, dan kita nak ucapkan kepada anda moga petang ini petang yang baik-baik untuk kita semua, petang yang terus membina semangat hati, jiwa, perasaan kita ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Okey. Dan di jam yang kedua seperti biasa menerusi di petang Selasa, kita nak bawakan kepada anda rancangan Islam Agamaku. Nak hayati lagi perbincangan ilmu dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Dan petang ini Dr. Nizam akan membawakan tajuk keanjalan Islam dalam perubatan. Okey, sekiranya anda ada soalan dan pertanyaan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti IKIM 0172900404, dan juga soalan pertanyaan anda itu juga boleh letakkan di ruangan komen Facebook Live IKIM FM. Nantikan bersama-sama rancangan Islam Agamaku seketika lagi. Tuhan dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alpa jua buta, lalu terheritlah aku di lorong gelisah, luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Semalam sudah sampai ke penghujungnya, kisah 1000 duka ku harap sudah berlalu. Tak ingin lagi ku ulangi kembali gerak dosa yang menghiris hati. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selaut dan syukurku hanyalah setitis nikmat-Mu di bumi. Tuhan, walau taubat sering ku mungkir, namun pengampunan-Mu tak pernah bertepi. Bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Tuhan, dulu pernah aku menagih simpati
manusia yang alpa jua buta. Lalu terhiritlah aku di lorong gelisah, luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selalu tersyukurku hanyalah setitis nikmat-Mu di bumi. Bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Barisan hadapan semakin tenat, masyarakat kian sesak, pandemik semakin membimbangkan. Ayuh, bersama kita membantu frontliners, keluarga asnaf dan peniaga yang terjejas akibat pandemik. Hulurkan bantuan anda di Yayasan Maghfirah. Sila layari www.yayasanmaghfirah.org atau hubungi di talian 011 4008 2423. Keprihatinan anda menyelamatkan nyawa. Abang, bila mandi jangan lupa guna kasturi Amirajal Mandian ya. Mestilah sayang. Abang suka bawa campuran pati citrus dan bunga ros. Menyegarkan. Kasturi Amirajal Mandian ni sesuai seisi keluarga. Boleh digunakan dari rambut hingga ke kaki. Kasturi Amirajal Mandian ada antibakteria dan beraroma terapi dan wangi. Kasturi Amirajal Mandian pilihan saya. Layari www.mykasturi.com dan IG MyKasturi atau hubungi 017 619 0013 untuk pembelian. Aduh, lupa lagi nak daftar kurban tahun ni. Nak risau apa? Dia kurban kan ada. Seekor kambing RM499 je. Seekor kambing RM499 je? Biar betul. Iya, siap kurban dekat Mekah lagi. Macam mana nak daftar? Buka laman web ni, thekurban.my. Semua dah ada dekat situ. Kita tinggal nak klik je. Layari thekurban.my sekarang. Klik, dah kurban. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Pakej combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Kalau esok Allah tarik nyawa kita, apakah persediaan kita? Tidak mahukah tuan-tuan dan puan-puan kalau Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kedudukan mulia di sisinya? Ayuh kita kejar redha Allah dengan melaksanakan ibadah korban tahun ini menerusi kempen mengejar pahala korban oleh Al-Khairi Korban dan Akikah. Daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. InsyaAllah pahala, kebaikan dan ganjaran yang banyak menanti anda. Saya ulang, daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. Inspirasi, Inforia, Islami, sembunyi di IKIM.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur, Alhamdulillah, kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami dan saya Syafiq temankan anda untuk Destinasi IKIM. Moga petang ini petang yang baik-baik untuk kita semua nak teruskan lagi bincang-bincang dan juga bicara kita menerusi rancangan Islam Agamaku. Dan untuk itu juga kita nak jemput anda untuk sama-sama ke Facebook Live IKIM FM dan juga ke YouTube IKIM. Kita boleh sama-sama untuk hayati perbincangan menerusi rancangan Islam Agamaku di petang Selasa ini. Dan seperti biasa, menerusi rancangan ini, kita nak bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian saat ini, mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa khabar kita, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ikutkan di skrin saya ni, doktor masih lagi berada dekat rumah, work from home lah kan, Doktor? Masya Allah. Ya, masih. Ya. Alhamdulillah. Apapun juga kita tetap syukur sebab dapat lagi teruskan perbincangan kita di petang ini dan juga kuliah ilmu kita berlangsung seperti biasa. Okey. Dan petang ini kita nak bincang dengan tajuk keanjalan Islam dalam perubatan. Kan, Doktor, sekarang ni dunia zaman moden kan, kita nak berubat ni mungkin juga kita lihat cara ikhtiar orang habang, Doktor. Orang cakap cara ikhtiar, cara masing-masing, tapi ianya akan tertakluk dengan syariat Islam. Okey, dan kita nak dengar sedikit, Doktor, untuk sesi pendahuluan kita menerusi tajuk ini. Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Makasih DJ Syafiq. Seterusnya sidang pendengar Radio IKIM, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bicara kita pada kali ini berkenaan dengan Islam dan juga perubatan. Islam dan juga perubatan, ya. Kita nak berubat, habis ikhtiar lah, ya. Habis ikhtiar nak cari ubat dan sebagainya ni. Dan kita nak faham bahawa Islam adalah satu agama yang fleksibel. Yang fleksibel dalam soal perubatan. Ya. Jadi dia bukanlah bukanlah Islam ni satu agama yang datang nak ajar kita cara berubat yang ni saja, yang lain tak mau pakai dah. Tak ada. Itu bukan tugas Islam. Bukan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kerana Islam ini adalah agama dan agama ini adalah akidah, tauhid, agama ini adalah syariat, ya, undang-undang, peraturan, dan agama ini adalah akhlak. Itu tiga elemen asas, ya, fundamental dalam agama Islam, iaitu akidah, syariat dan akhlak. Jadi soal perubatan ini tak termasuk dalam akidah, tidak termasuk dalam syariat, tidak termasuk dalam soal akhlak. Maka kalaulah orang kata ni cara ni lah yang Islam tentukan, cara berubat yang ni je. Yang lain bukan cara Islam, yang ni satu saja cara Islam. Yang tu maknanya saya tidak berapa setujulah, ya. Saya tidak berapa setuju dan bagi saya tidak tepat dengan Islam itu sendiri, ya. Kerana Islam ni dia luas, ya. Islam ni dia luas, dia fleksibel, dia anjal. Maka sebab itulah asasnya ialah Islam menerima segala bentuk jenis perubatan. Ya, Islam menerima segala bentuk jenis perubatan. Ya, tak kiralah kita dulu makan ubat Cina contohnya, ya. Maka kalau di kalangan kita makan ubat Cina, ada Muslim mu'allaf, ya, dia dulu makan herba-herba Cina dan sebagainya. Bila masuk Islam, kena tinggalkan ubat-ubat ni. Ni ubat Cina, bukan Islam ni. Tak ada masalah. Kerana apa? Kerana Islam menerima segala jenis bentuk perubatan tu, Islam tak ada masalah. Okey je, ubat Cina.
silakan. Ubat India, silakan. Ya. Ubat Melayu, silakan. Ubat Arab, silakan. Kalau kita orang Iban, silakan. Kita orang Murut, ada cara ubat dia, silakan. Kita orang Bajau, Kadadan, silakan. Islam fleksibel, Islam anjal. Tetapi syarat dia ialah, antara syarat dia lah, ya, dalam perubatan ni, tidak mengandungi unsur syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengandungi unsur syirik. Sebab ini soal akidah. Bagaimana kamu nak gunakan ubat tu ikut suka kamulah, nak rebuih ke, nak makan saja ke, nak tampalkan ubat tu ke, nak pergi ambil daun-daun sekian tu, Islam tak kacau, silakanlah, ya. Tapi ada tak unsur syirik? Ya, kalau ada unsur syirik tu, yang tu tak boleh tu. Maknanya kita pergi ambil daun, daun ni ambil sapu dekat bahagian yang sakit tu, contohnya, Islam tak kacau tu, silakan. Tapi sebelum sapu tu, daun ni kena pergi sembah kepada tokong ni dulu, pusing-pusing kepada tokong ni, sembahan ni dulu, baru boleh sapu. Yang tu Islam kacau. Islam tak benarkan. Pasal apa? Yang daun tu tak apa. Tapi bila ada unsur sembahan kepada makhluk, kepada berhala, ya, ada unsur syirik, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi kalau tak ada benda tu, satu, ya, dan ada lagi lah maknanya benda yang baik dan sebagainya tu, maka ahlan wa sahlan lah, kita katakan Islam menerima. Yang ni katakan keluasan, keanjalan Islam dalam sudut perubatan itu, ya. Jadi ubat moden pun Islam tak ada masalah. Nak cucuk, nak makan, ya, apa lagi, apa-apa ubat lah, ya, yang moden, nak buat pembedahan dan sebagainya, termasuklah kita kata vaksin ni pun, itu juga tidak ada masalah dalam Islam, kerana Islam menerima, ya, Islam menerima. Jadi orang kata vaksin ni bukan Islam, tidak, ya. Islam tak ada masalah. Islam menerima keluasan ni, anjalnya, ya. Jadi ini satu keluasan. Bila kita kita berada dalam agama Islam, kita rasa senang, kita rasa mudah, sebab dalam sudut perubatannya dia ada keluasan ketika itu. Bayangkan kalaulah agama Islam ini satu agama yang kontrol segala-galanya. Ubat ni saja, ubat lain tak boleh dah, ya. Jadi kita akan rasa sempit kehidupan kita, ya. Jadi secara asasnya ialah kita bahawa Islam itu menerima segala bentuk perubatan, termasuklah perubatan bangsa, etnik dan sebagainya, dengan syarat, ya, syarat utamanya tidak ada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menunjukkan contoh, contoh, bukan makna sebiji-sebiji, tidaklah. Contoh dari sudut berubat ni, maknanya Nabi, zaman Nabi ada tabib, ada doktor, dan ada doktor yang non-Muslim, dan Nabi menerima perubatan, Nabi menerima cara ubat. Walaupun doktor itu non-Muslim, Nabi menerima cara perubatan tersebut. Jadi tidak ada satu sabda Nabi larang, tidak ada, maknanya jangan pergi jumpa doktor sekian, jangan pergi ambil perubatan sekian, ambil perubatan ni saja yang Nabi ajar je. Tak. Nabi open, Nabi buka luas, ya. Maknanya, dan bahkan Nabi sendiri suruh, ya, dan sahabat-sahabat berubat walaupun dengan doktor yang non-Muslim, dan doktor tu maknanya tidak ada perubatan yang nak klaim kata ini perubatan Islam dan sebagainya, tidak ada, ya. Maknanya Nabi terbuka. Itu contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi perbincangan kita maknanya luas, ya, luas, ya. Jadi keluasan ini, keanjalan ini memberikan kemudahan kepada kita
dari sudut perubatan itu. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia kita faham di studi awal ni bagaimana yang dikatakan perubatan yang mana Islam menerima juga pelbagai konsep ikhtiar itu dalam perubatan, insya-Allah asalnya tidak mengundangkan unsur-unsur syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kejap lagi kita akan bincang lagi pelbagai persoalan menerusi bincang-bincang dalam tajuk ini. Okey, dan kita jemput anda untuk sama-sama juga hantarkan persoalan dan juga pertanyaan jikalau ada. Boleh terus ke talian WhatsApp konti 01129004 004. Juga di Facebook Live IKIM FM anda boleh letakkan soalan di ruangan komen. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah masih lagi bersama saya Syafiq Saleh dan kita berada di rancangan Islam Agamaku. Di talian kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia, dan kita bawakan perkongsian pada petang ini berkaitan tajuk keanjaran Islam dalam perubatan. Baik Doktor, kita nak sambung lagi Doktor untuk tajuk ini, bagaimana yang boleh kita bincangkan dari sudut hadnya, dari sudut laluannya, bagaimana kita kalau ikhtiar mencari jalan untuk mendapatkan perubatan dalam konsep Islam ni Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Syafiq. Sidang pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tunjukkan beberapa contoh. Ya, beberapa contoh, tetapi bukan bermakna ini sahaja perubatan dalam Islam. Tidak, tidak sama sekali. Ini hanyalah contoh-contoh mudah
yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita kena kaji lagi lah. Kita kena kaji lagi lah, kembangkan lagi ilmu perubatan ini. Kerana ilmu perubatan ini masuk dalam urusan dunia, dan kaedah yang Nabi tekankan ialah antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan dunia kamu. Jadi kamu lebih tahu urusan perubatan tu, silakanlah ya mengaji, kaji dan sebagainya. Tapi Nabi bagi panduan perubatan dari sudut agama tidak syirik ya. Jadi saya nak bawakan beberapa contoh bagaimana contoh-contoh ya Nabi dalam bab perubatan ni. Ada riwayat hadis yang menarik, Nabi sebut tentang lalat ya, lalat. Nabi sebut tentang lalat, idza waqa'al dhubabu fi ina'i ahadikum. Apabila seekor lalat jatuh dalam bekas minuman kamu. Lalat ya, lalat jatuh dalam bekas ya. Kalaulah kita ada bekas ya, contohlah bekas, kita ada bekas, lalat jatuh. Dalam ni ada air tuan-tuan ya, ada air ya. Lalat jatuh. Ada teh pula, sedap, panas-panas ya. Maka nak buat apa? Maka Nabi kata, tenggelamkanlah lalat tu, kerana salah satu sayap ada racun, salah satu sayap lagi ada penawar, ada ubat dia. Jadi kita tangan lalat ni ada dua sayap ya. Jadi jatuh belah mana tu? Belah yang ada racun kah, belah ada penawar kah? Tak pasti kan? Tak pasti, maka rendamkanlah. Kalau yang jatuh tu mula-mula ubat, kita rendamkan racun, tak apalah, dia stabil balik. Kalau yang jatuh tu racun dulu, ya, kita rendamkan ubat, maka dia akan stabil balik ya. Tak kisahlah mana-mana, tapi Nabi sebut rendamkan lalat tu, kerana ada racun sebelah sayap dia, ada penawar sebelah lagi, ada ubat dia. Ini satu bentuk je lah, satu bentuk ya. Jadi kita kena kaji lagi lah ya. Jadi lalat tu lalat macam mana, kena mengaji lagi lah. Lalat Madinah sama tak dengan lalat Malaysia? Lalat Madinah saya pun tak tahulah, lalat Madinah tu kering barangkali, lalat kita hijau, tengok tu besar, hijau pula. Kan itu maknanya bagaimana kita nak faham, nak kembangkan pemahaman kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu satu contoh. Satu contoh yang ditunjukkan. Kalau kita tak ikut pun tak apa, rasa geli kan. Rasa geli lah nak minum tak apa, kita buang je air tu, kita bagi kucing minum pun tak apa, tak ada masalah. Kerana ini urusan dunia ya, urusan dunia ya. Baik, itu satu contoh ya. Contoh yang lain, Nabi suruh makan buah tamar ajwa ya. Siapa pagi-pagi makan buah tamar ajwa 7 biji. 7 biji, Mbak Jual tu nak makan 7 biji tu ya. 7 biji. Dia manis, ialah manis buah lah, tapi kita kadang-kadang tak tahan juga manis dia tu. Yang kedua, harga dia mahal ya, harga dia mahal. Tapi dari sudut perubatannya, dia tidak akan terkena racun, kalau tak silap saya adalah hadis lah ya. Dia tak akan terkena racun. Jadi itu ada cara perubatan sikit ya. Begitu juga ada riwayat hadis Nabi suruh minum madu. Ya, minum madu, al-asal, madu ya. Kemudian ada juga dari sudut jampi-jampi, Nabi baca doa sekian. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala ada sahabat Nabi, dia jampi dengan surah Fatihah. Ya, jampi dengan surah Fatihah kepada seorang pembesar, seorang ketua yang disengat binatang bisa. Maka sahabat ni pun dia dibawa kes sengatan bisa ni kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun jampi dengan suratul Fatihah. Bila jampi dengan suratul Fatihah ni lega. Kerana yang bagi lega ni bukanlah jampi tu, yang bagi lega bukanlah ubat. Yang bagi lega adalah Allah Ta'ala. Ya? Jadi jampi tu lega, alhamdulillah ya. Maka balik bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila bagi tahu kepada Nabi, Nabi tanya baca apa, baca Fatihah dan sebagainya, maka
Nabi minta sikitlah, habuan kamu dapat kambing, upah kamu jampi tu dapat kambing tu, bagi kat aku sikit. Begitulah lebih kurang maksud hadis Nabi SAW. Maknanya jampi pun tak apa, tak ada masalah ya. Itu luas. Ada bentuk jampi, ada orang dia suka jampi saja, baca doa-doa jampi sikit, ruqyah dia panggil ya, jampi. Ada orang buat kajian moden pasal rendam lalat ya, saintifiknya kenapa alat sayap ni begini. Ada makan pengamalan tertentu ya, makan vitamin ni, makan tu. Itu ada contoh Nabi sebut makan buah tamar 7 biji tiap-tiap pagi tu, makan konsisten makan ya, selalu minum madu. Ada ubat, maknanya adalah ubat-ubat dunia ni kita makan konsisten, vitamin sekian. Itu ada contoh-contoh keluasan keanjalan dalam Islam. Bahkan menariknya, bahan-bahan yang najis pun pernah ditunjukkan contoh di dalam hadis Nabi SAW. Ya, ditunjukkan contoh di dalam hadis Nabi, iaitu hadis bagaimana ada beberapa orang yang sakit di Madinah. Beberapa orang yang sakit di Madinah, maka Nabi suruh mereka keluar dari Madinah sikit, pergi ke tempat orang membela unta. Pergi ke tempat orang membela unta, dan Nabi suruh minum daripada susu alban, susu unta, wa abwaliha, dan daripada air kencing unta. Minum susu unta, minum air kencing unta. Atau kalau tuan-tuan kita pergi umrah tu, akan bila melawat tempat bela unta tu, dia jual 5 rial, 10 rial tu. 5 rial susu putih tu. Susu yang kuning tu barangkali air kencing dia tu. Maksud 10 rial, mahal lagi. Mahal lagi daripada susu ya. Jadi ada tunjuk dalam internet tu, ada orang minum separuh. Minum separuh air kencing unta, dia bagi satu jemaah dia minum separuh lagi. Yang kata ubat Rasulullah ajar ya. Tapi wallahu a'lam lah ya. Saya ingat yang saya tanya kepada orang Arab bukan macam tu minumnya. Minum dia tu minum setitik 2 titik je, ambil air kencing setitik 2 titik, masukkan dalam susu dan sebagainya untuk dijadikan ubat ya. Tapi maksudnya ialah ni keanjalan ni, fleksibelnya. Sampai Nabi suruh minum air kencing unta. Air kencing itu najis. Tapi kerana nak berubat ya. Kalau saja-saja biasa kita nak pergi hari ni rasa tak ada kerja apa, jom kita minum air kencing unta, tak boleh. Tapi kerana tujuan perubatan, kita duduk sini saja nak pergi minum air kencing lembu air kencing kambing, tak boleh, haram kerana dia najis. Tapi kerana tujuan perubatan, maka dibenarkan minum, dibenarkan menggunakan air kencing yang najis itu untuk tujuan perubatan. Jadi ini yang saya nak tunjukkan, keindahan Islam, keluasan Islam ya, keanjalan Islam dalam bab perubatan, sehingga kan benda najis pun kalau dah tak ada benda lain, benda najis ni yang boleh buat ubat, maka gunakanlah dulu benda najis tu demi maslahat perubatan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Okey, Ustaz, itu dia jelas di situ. Dan sebenarnya kita dapat soalan yang dah pun masuk ke talian WhatsApp konti kita 011290040004. Ada sahabat kita bertanya, doktor, kalau ubat kapsul di mana kulit kapsul tersebut dibuat daripada binatang yang kita tidak pasti halal ataupun tidak, sama ada haiwan itu sendiri ataupun cara sembelihannya, macam mana doktor? Seperti juga gula-gula angin bagi yang sakit tekak ada terkandung alkohol, boleh dimakan atas alasan darurat atau masih perlu ikhtiar cari ubatan lain yang masih ada di pasaran yang yakin statusnya halal. Nanti doktor akan berikan sedikit pandangan di situ, insyaAllah. Okay? Kita nak berehat seketika dan anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lembah Kelang 91.5 FM. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala ibada ikhtassahum bihawaijin nas. Yafzi'u an-nasu ilaihim fi hawaijihim.
Ulaika humul aminun min azabillah. Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba yang mengkhususkan mereka untuk menunaikan keperluan hajat manusia. Mereka bersegera kepada golongan ini untuk meminta bantuan. Mereka itulah golongan yang aman dan terlepas daripada azab Allah. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda informasi terkini, kisah dan tauladan yang memberi inspirasi dan sentiasa menjadi radio Islami nombor 1 anda. Terima kasih atas sokongan. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. Kota Kinabalu 93.9 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah kita kembali bersama dalam pertemuan di Destinasi IKIM dan kita berada di rancangan Islam Agamaku di talian. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Dan Doktor, sebelum kita berehat tadi ada soalan yang kita dah pun sampaikan, namun saya nak gabungkan soalan ini bersama dengan soalan sebentar tadi. Soalannya adalah macam mana yang dikategorikan darurat dalam perubatan. Okey, itu soalan pertama. Soalan kedua tadi yang ada sahabat kita bertanya, kalau ubat atau kapsul di mana kulit kapsul tersebut dibuat daripada binatang yang kita tidak pasti halal atau tidak sama ada haiwan itu sendiri, cara sembelihannya bagaimana, Doktor? Dan seperti gula-gula angin bagi yang sakit tekak, yang ada alkohol, boleh dimakan atas alasan darurat atau masih perlu ikhtiar cari ubatan lain yang masih ada di pasaran, Doktor? Bagaimana? Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau ada pilihan, kita cari yang lebih baik. Ya, kalau ada pilihan kita cari yang lebih baik ya. Maknanya ubat A, ubat B. Ubat A ni kulit dia tak berapa halal ya, tak pasti. Tapi ubat B ni kulit dia memang elok, tak ada masalah, halal. Kita ada pilihan ambil yang B lah. Jangan ambil yang tidak halal ya. Begitu juga kalau yang ada alkohol ke apa ke, ada pilihan. Tinggalkan yang alkohol tu ya. Cuma bila tidak ada pilihan. Bila tidak ada pilihan ni, saya nak petik secara ringkas apa kata Al-Imam Izzuddin Abdus Salam, Sultanul Ulama ya. Dia menyatakan dalam kitab dia Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, kata Imam Izzuddin, yajuzut tadawi bin najasati idza lam yajid tahiran yaqumu maqamaha. Adalah harus kita berubat, kita gunakan ubat bin najasat dengan benda-benda najis. Harus berubat dengan benda-benda najis idza lam yajid tahiran yaqumu maqamaha, apabila seseorang pesakit tidak mendapati benda yang suci yang setaraf dengan benda yang najis tu ya. Tak ada dah. Maknanya dalam dunia perubatan ni, makna tak ada ubat yang suci, tak ada. Semua yang ada tu ada masalah. Ya. Jadi untuk bagi lega penyakit dia dan sebagainya, dia kena telan jugalah. Dia kena pakailah ubat ni. Makan ke, sapu dan sebagainya, harus kita berubat. Kerana apa? Lianna maslahatal afiyati wassalamati akmalu min maslahati ijtinabin najasah. Kerana maslahat sembuh, maslahat sihat sejahtera tu lebih sempurna, lebih utama daripada maslahat menjauhi najis. Jadi tengok keadaan lah. Maknanya kalau ada pilihan tu. Tapi kalau tak ada, kerana kalau kita jangan tanya banyak sangatlah, cara mudahnya jangan tanyalah kulit ni daripada apa dan sebagainya. Doktor bagi tu makanlah, ni ubat kencing manis ni, kita pun tengok kulit dia ni, terus ada tanyalah ya. Ya, itu cara mudah kita lah ya. Jadi yang keduanya tentang masalah darurat ni, makna darurat ni dia mengancam nyawa kita, satu ya, mengancam nyawa, dan ataupun yang keduanya sakit tu sukar
kita katakan makin mudarat ya. Macam hari inilah kita katakan COVID ni lah, COVID. Ya, COVID ni hari ni 4,000, semalam 4,000, kemarin dulu 5,000 naik, kematian tinggi, mudah merebak dan sebagainya. Hidup kita pun dah tak stabil ya, pandemik ya. Jadi macam mana kita nak selesai ni? Ini dah tahap darurat ni. Orang kehilangan pekerjaan, tak boleh bekerja dan sebagainya. Jadi caranya adalah dengan kita mengambil vaksin. Caranya sekarang ni. Jadi maknanya bila dah diluluskan oleh kerajaan, bila dah diluluskan oleh JAKIM ya, buat kajian, pakai aja ubat ni, tak ada masalah. Kita jangan banyak soal ada bahan tak elok dalam tu dan sebagainya. Kerana apa? Kerana bila dah tahap kita ni tahap darurat ni. Kalau tidak sampai bila kita tak sihat, sampai bila banyak jangkitan, sampai bila kita akan terkurung dan sebagainya, maka ini tahap darurat. Dari sudut sekarang ni, maka ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat ni mengharuskan perkara-perkara yang kita kata dilarang dalam agama. Jadi ubat tu kata ada benda yang tak berapa cantik sikit ke apa ke, jangan soal dah tu. Kerana kita tahap yang penting dah ni. Mana kita memanglah sihat dan seorang kita ni, tapi dari sudut negaranya kita tak sihat dari sudut negaranya. Ekonomi terganggu, hospital penuh dengan pesakit ya, kematian begitu tinggi ya. Jadi ini salah satu contoh yang saya boleh katakan sebagai darurat dari sudut kenegaraan itu ya. Jadi ubat tu maknanya kita, mana pihak berkuasa benarkan, luluskan, itu sudah memadai bagi kita tak perlu nak kaji lagi lah ya. Wallahu a'lam. Baik, itu dia. Jelas persoalannya dan juga jawapannya di situ. Satu lagi tentang Doktor? Alkohol tu. Ya. Alkohol ni dia yang haram ni ialah arak. Dan alkohol ni dia banyak sebenarnya. Dinding cat pun ada alkohol, barang-barang ni pun ada alkohol dan sebagainya. Jadi yang sebenar-benar haram tu ialah arak ya, bukan alkohol itu. Itu kena ingat detail lagi lah ya. Kena tanya ahli kimia dan sebagainya. Jadi alkohol yang macam mana tu? Ya, alkohol yang macam mana yang haram? Yang haram tu yang ada dalam arak. Yang dalam tapai pun ada alkohol juga ya, DJ Syafiq. Yang ada alkohol juga tu, kalau tak silap lah kan. Tapi harus kita makan tapai tu walaupun dia ada alkohol. Jadi maknanya perbincangan tu luas sebenarnya. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah dia ada pecahan-pecahannya di situ. Okey. Dan doktor, sebenarnya kita hampir ke penghujung pertemuan kita untuk rancangan Islam Agamaku. Mungkin di hujung ni doktor, sedikit kesimpulan doktor dengan tajuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Topik kita pada kali ini berkenaan dengan flexibility, keanjalan, dan kita nak melihat indahnya agama Islam ini dari sudut perubatan. Islam terbuka luas menerima teknik-teknik perubatan, jenis-jenis perubatan dan inovasi-inovasi perubatan kaum, perubatan bangsa dan sebagainya. Islam menerima kesemuanya dengan syarat tidak mengandungi unsur syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang kena jaga sungguh-sungguh. Dan kalau ada benda-benda elemen najis dan sebagainya, tapi kalau sudut perubatan itu maka dibenarkan dalam agama Islam kerana ada ditunjukkan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah doktor. Terima kasih atas perkongsian pada petang ini doktor dengan perbincangan ini, insya-Allah moga kita lebih memahami dan juga lebih mengetahui. Dan yang paling penting doktor, yang kita utamakan tadi adalah untuk terus kita menjaga syariat Islam itu didahulukan dalam setiap urusan perubatan kita, insya-Allah. Saya kira hari ini pelbagai sumber-sumber perubatan yang lebih banyak dan juga kita di negara kita sendiri pun ada yang lebih diutamakan untuk kita guna pakai, insya-Allah doktor. Terima kasih doktor atas perkongsian. Okay, moga dapat jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Okey. Jaga diri baik-baik doktor, jaga kesihatan di sana. Baik. Assalamualaikum. Baik,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Dan jikalau anda nak dengarkan kembali rancangan Islam Agamaku, boleh saja ke Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM untuk sama-sama tonton semula di situ, insya-Allah. Okey. Dan kepada anda, kekalkan pendengaran anda di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda pengisian yang relevan dan terkini di Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan. Akan temani anda untuk Warna Pagi. Dan dalam dapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik dan terkini. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum sidang pendengar. Saya Ustazah Isfadiah. Menjelang Hari Raya Idul Adha, umat Islam dianjurkan untuk melakukan ibadah korban. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari An-Nahar yakni Raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah selain dari menumpahkan darah yakni menyembelih korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya. Dan darah tersebut akan sampai kepada redha Allah sebelum dia jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Sidang pendengar sekalian, jom kita rebut peluang buat ibadah korban bersama serantau Muslim. Serantau Muslim akan buat korban di tempat yang paling memerlukan. Sebagai contoh di Palestin, di Syria, serta di kem-kem pelarian atau perkampungan yang miskin di luar negara yang hanya mampu menjamah daging setahun sekali sahaja. Tuan-puan, kita mungkin tak sempat nak pergi mencari insan-insan yang benar-benar memerlukan di rantau ini. Syukur, serantau Muslim sudi bantu kita untuk sampaikan sedekah kepada golongan yang paling memerlukan. Saya amat yakin dan berpuas hati dengan khidmat serantau Muslim yang semenjak tahun 2010 tidak pernah putus-putus menjadi wakil kita untuk sampaikan sedekah dengan tulus dan telus. Lagipun harga korban bersama serantau Muslim ni murah saja. Dengan serendah RM400, kalian boleh korban untuk satu bahagian. Bukan itu saja, kalian akan dapat gambar bahagian korban kalian sebaik saja selesai ibadah tersebut. Masya Allah. Kalian juga akan dapat e-book eksklusif bernilai RM299 dan sijil penyertaan. Memang berbaloi. Layari sekarang kurbanmudah.com atau hubungi 0384081789. Sedekah Serantau Muslim. Rasa cinta Raihana, 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 amat makanan sunnah. Raihana, Raihana, rasa cinta sebenar. Raihana, Raihana, amat makanan sunnah. Raihana, Raihana, semestinya Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saksi bin Baharim. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stokis berhampiran anda atau layari www.raihanamadu.com. Cetuskan rasa cinta Raihana di hatiku. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. kPa, kilopascal, PSI per square inch. Jadi kalau dulu kita gunakan 28 PSI, hari ini kita hanya perlu taruhkan dia 190 saja. Maksima 200. Jangan kita taruh sampai lebih. Kalau kereta kita 14 inci rim, kalau kereta 15 inci rim, bermakna 210 dengan 30. Kalau kereta kita 16 inci, 32. Jadi bersama dengan 220. Jadi kalau kereta kita 35 sama dengan 240. Jadi tuan-tuan gunakan tekanan dengan betul. Walau bagaimanapun tekanan angin yang ada di petrol station itu tidak dikalibratekan, tidak ditentukurankan. Jadi berhati-hati supaya jangan menggunakan dia angin masuk teng 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 bunyi sedap hingga dia pum meletup. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Di
Setika bersamamu, tiada apa yang dapat digambarkan. Membawa sinar baru, janjimu kepadaku, sentiasa di sisiku selalu, menemui segalanya. Kau tiada lagi, mungkin kita akan bertemu, takdir penentu. Namun kan ku teruskan hidup ini, kan ku buktikan segala cita dan janji. Suatu hari nanti, janjimu kepadaku, sentiasa di sisiku selalu, menemui segalanya. Kau tiada lagi, mungkin kita akan bertemu, takdir penentu. Sukar untuk ku temui lagi insan mulia yang sejati. Suka dan duka bersama kita lalui. Namun ku cita-cita, walau kau tiada di sisiku lagi, menempuhi segalanya, dan ku teruskan juang. Mungkin kita akan bertemu, takdir penentu. Mungkin kita akan bertemu, takdir penentu. Mungkin kita akan bertemu, takdir. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib